Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan berjumpa lagi kita di dalam YouTube channel ni dan aku nak mengucapkan selamat datang kepada subscriber baru sebab aku ada tengok jumlah subscriber aku semakin bertambah. Walaupun tak banyak tapi still ada, so kira alhamdulillah lah kan. So terima kasih banyak-banyak kepada sesiapa yang telah subscribe dan terima kasih juga kepada korang yang sentiasa menantikan video-video aku yang terbaru. So bagi siapa-siapa yang baru atau yang dah lama follow channel YouTube aku ni, kalau korang perasan untuk beberapa bulan sebelum ni boleh dikatakan aku agak slow jugalah update konten-konten dekat YouTube channel ni. Sebab sebenarnya aku agak busy lah dengan kerja dan ada hal-hal tertentu yang perlu aku selesaikan. So aku nak bagi tahu dekat korang, kali ni aku akan buat konten yang berkonsepkan penceritaan, yang mana konsep ni adalah sebuah rancangan di mana aku akan berkongsikan cerita-cerita kisah benar ataupun kisah seram yang pernah berlaku dalam kehidupan masyarakat kita ni. Dan aku juga akan berkongsikan kisah-kisah seram yang dikirimkan oleh para subscriber channel YouTube aku ni. Jadi kepada sesiapa yang ada kisah seram yang nak dikongsikan tu, korang bolehlah hantar cerita seram korang tu melalui dua cara, iaitu email dan juga korang boleh DM lah aku dekat Instagram. Kiranya korang kirimkan cerita seram korang tu dekat aku dan aku akan ceritakan semula kisah seram korang tu melalui channel YouTube ni. So aku ada letakkan link dekat ruangan description dekat bawah tu. So korang bolehlah tekan link tu dan kalau korang ada cerita yang nak dikongsikan ke apa ke, korang bolehlah direct message aku, okay? Dan kepada yang belum lagi tekan button subscribe tu, manalah tahu kan, yang selalu duk tengok video-video dalam channel YouTube aku ni tapi terlupa nak tekan button subscribe tu, korang bolehlah tekan button subscribe yang warna merah sebelah kanan tu. Dan jangan lupa juga tekan button loceng supaya korang sentiasa dapat notification setiap kali aku upload video-video terbaru. Okay guys, hari ni aku akan berkongsikan tentang satu kisah benar yang pernah menggemparkan Malaysia suatu ketika dulu. Di mana kisah ni adalah berkaitan tentang seorang penjenayah yang digelarkan sebagai Mat Komando. Kehebatan Mat Komando ni dikatakan dia boleh menghilangkan diri secara tiba-tiba apabila setiap kali dikepung oleh pihak polis. Dikatakan Mat Komando ni ada kelebihan dalam menggunakan ilmu kebal dan juga ilmu selisih untuk melakukan kegiatan merompak. Dikatakan pihak polis juga telah mengambil masa selama 255 hari untuk menumpaskan Mat Komando ni. Dan kalau tengok jumlah masa yang diambil tu pun kita dah boleh agak betapa susahnya nak menumpaskan Mat Komando ni. Mat Komando ni ataupun nama sebenarnya adalah Ahmad bin Muhammad Arsyad yang berasal dari kampung Selengkoh, Yan Kedah. Usia dia pada masa tu kalau tak silap aku adalah 37 tahun. Dan untuk pengetahuan korang juga, Mat Komando ni adalah ketua kumpulan 13, yang mana kumpulan 13 ni pernah membuat rompakan lebih daripada 40 kali di seluruh Malaysia pada ketika itu. Kiranya geng kumpulan 13 ni memang wanted lah dalam statistik PDRM Malaysia pada ketika tu. Kumpulan 13 ni sangat-sangatlah licik dan dikatakan kumpulan ni agak susah untuk ditangkap oleh pihak polis pada ketika tu. Dan pada masa tu seluruh rakyat Malaysia ni sangatlah takut dan risau dengan kumpulan geng Mat Komando ni selagi diorang tak ditangkap oleh pihak polis. Sebenarnya Mat Komando ni menurut orang kampung dan juga keluarga yang mengenali dia lah, dia sebenarnya merupakan seorang lelaki yang sangat baik dan penyayang terhadap ahli keluarganya. Mat Komando ni mempunyai sebuah keluarga yang sangat-sangat besar dan dikatakan dia juga mempunyai bilangan adik-beradik yang sangat ramai. Dia merupakan anak kedua daripada 8 orang adik-beradik. Pekerjaan pertamanya adalah dalam bidang pertahanan negara, iaitu dia pernah menjadi askar komando Malaysia selama 2 tahun sebelum berhenti tanpa alasan yang kukuh. So dari situ jugalah dia mendapat gelaran Mat Komando tu. Walaupun hanya berkhidmat selama 2 tahun, dia dikatakan cukup terlatih dan berpengalaman luas dalam bidang ketenteraan. Selepas berhenti daripada perkhidmatan ketenteraan, Mat Komando ni dikatakan telah pulang ke kampung halaman dan buat kerja-kerja buruh untuk tampung kehidupan bersama keluarganya. Okay. Dan tak lama lepas tu, dia dikatakan bekerja pula sebagai pemandu lori, pemandu teksi dan juga pemandu bas.
Mungkin terdapat masalah keluarga dan tekanan hidup. Akhirnya Mat Komando ni telah membuat keputusan untuk menjerumuskan diri dia ke dalam dunia jenayah. Menurut orang kampung yang mengenali Mat Komando ni, diorang mengatakan bahawa sikap Mat Komando ni bukanlah seorang yang jenis panas baran ataupun yang mudah marah. Ramai kenalan rapat Mat Komando ni tak percaya bahawasanya Mat Komando ni merupakan penjenayah yang sangat dikehendaki pihak polis pada ketika tu. Ini disebabkan perwatakan dia yang sangat baik terhadap orang kampung. Dikatakan Mat Komando juga sempat membina sebuah rumah untuk isteri dan anak-anaknya yang juga merupakan seorang OKU pendengaran sebelum dia ditangkap oleh pihak polis. Kejadian jenayah Mat Komando ni mula hangat diperkatakan pada sekitar tahun 2000. Mat Komando ni juga dikatakan sebenarnya mempunyai ilmu kebal ataupun ilmu selisih yang boleh membuatkan dia menghilangkan diri secara tiba-tiba setiap kali dia dikepung oleh pihak polis. Kalau dengar agak pelik jugalah kan, tapi itulah kebenarannya. Perkara pertama yang dilakukan oleh Mat Komando sebelum dia menjerumuskan diri ke dalam dunia jenayah, dia telah menubuhkan sebuah kumpulan yang diberi nama Kumpulan 13. Kumpulan 13 yang diketuai oleh Mat Komando ni dikatakan telah terlibat dengan lebih 40 rompakan bersenjata di seluruh negara sebelum diorang ditumpaskan. Dipercayai kumpulan 13 ni pernah merompak bank BSN, pemborong kelapa sawit, kedai pajak gadai dan juga beberapa orang awam. Taktik rompakan mereka ni sangat-sangatlah licik dan susah untuk ditumpaskan pada ketika tu. Dikatakan sebelum melakukan kegiatan jenayah ni, diorang akan merompak kereta orang awam, terutama sekali kereta yang dimiliki oleh orang perempuan. Diorang akan gunakan kereta yang dicuri ni untuk pergi merompak lah. So selepas diorang settle rompak apa semua tu, diorang akan membakar kereta mangsa yang telah mereka rompak sebelum tu. Keberanian Mat Komando ni dikatakan sangat rare jugalah. Sebabnya setiap kali Mat Komando ni nak merompak, dia tak akan pakai apa-apa topeng langsung ataupun penutup muka untuk cover muka dia tu. Dia dengan senang hatinya akan menunjukkan muka dia yang sebenar setiap kali melakukan aktiviti rompakan. Bila dah banyak sangat kes jenayah yang melibatkan geng kumpulan ni, pihak polis telah membuat satu gerakan Ops Api Sawit bagi memberkas kumpulan 13 yang diketuai oleh Mat Komando ni. Dan hasil daripada ops tersebut, pihak polis telah berjaya menangkap beberapa ahli kumpulan 13, termasuklah abang ipar Mat Komando tu sendiri. Manakala Mat Komando pula dikatakan berjaya melepaskan diri dan kemudiannya dia dipercayai telah melarikan diri dan bersembunyi di dalam hutan simpan pedu yang berada di Kuala Nerang, Kedah. Hasil daripada maklumat, pihak polis kemudiannya telah bergegas ke lokasi tersebut untuk mencari Mat Komando. Tetapi pihak polis terpaksa membatalkan pencarian tersebut sebab mereka tidak menemui sebarang jejak Mat Komando pada ketika itu. Selang beberapa hari kemudian, Mat Komando ni dikatakan berada di Negeri Sembilan. Dan pada masa tu dia baru je selesai merompak di beberapa kawasan dalam negeri tersebut. Berdasarkan maklumat yang diterima, pihak polis pun telah memulakan operasi memburu Mat Komando ni lah. Namun operasi tersebut sekali lagi gagal. Tak lama lepas tu, Mat Komando ni telah dikesan sedang berada di Baling, Sik, Kedah. Dan pada masa tu dikatakan Mat Komando ni cuba untuk membunuh orang kanan dia iaitu Muhammad Syukri. Dan dipercayai Muhammad Syukri ni telah mengkhianati Mat Komando pada ketika tu. Antara punca Mat Komando ni nak bunuh Syukri tu adalah disebabkan Mat Komando syak si Syukri ni akan membocorkan rahsia ataupun memberi maklumat tentang keberadaan Mat Komando kepada pihak polis. Bertindak hasil daripada maklumat yang diterima pada ketika tu, pihak polis telah bergegas memburu Mat Komando di Baling, Kedah. Tapi macam biasalah, Mat Komando ni akhirnya berjaya melepaskan diri sekali lagi. So pepatah ada mengatakan sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Pada 12 September tahun 2002, lebih kurang pada jam 6.30 pagi di Felkra, Hujung Ketun, Pendang, Kedah. Yang mana pada pagi itu Mat Komando dikatakan sedang tidur di salah sebuah pondok kecil yang berada di dalam ladang kelapa sawit dekat situ. Dan dipercayai pondok tersebut adalah merupakan tempat persembunyian Mat Komando selama ni. Semasa kejadian pada pagi tersebut, pihak polis telah berbalas tembakan dengan suspek utama iaitu Mat Komando. Penduduk kampung sekitar pada ketika itu tak menyangka bahawa ia merupakan tembakan daripada satu operasi besar-besaran
dan sangat penting bagi pihak polis pada ketika tu, yang mana operasi tersebut diberi nama Operasi Api Sawit 2. Akhirnya pihak polis telah berjaya menembak Mat Komando di kepala dan juga rusuk kirinya, dan akhirnya Mat Komando menemui ajalnya dekat ladang kelapa sawit tersebut. Hasil daripada serbuan 10 anggota polis pada pagi itu sekaligus berjaya menumpaskan ketua kumpulan penjenayah yang paling dikehendaki PDRM pada ketika itu. Dengan kematian Mat Komando pada hari tersebut, maka berakhirlah episod memburu penjenayah yang paling dikehendaki polis pada ketika itu. Dan ini sekaligus telah membuatkan pihak polis berjaya menyelesaikan beberapa kes terhadap kumpulan 13 ni, yang mana diorang sebelum ni telah melakukan samun sebanyak 52 kali, dan diorang juga telah berjaya melarikan wang sebanyak 2.5 juta ringgit Malaysia. Dikatakan semasa Mat Komando ni aktif melakukan kegiatan jenayahnya, family dia ada menasihatkan Mat Komando ni supaya menyerah diri kepada pihak polis. Tapi nasihat tersebut tidak diendahkan Mat Komando. Dia mengatakan bahawa dia sanggup mati daripada menyerah diri kepada pihak polis. So akhirnya pada subuh 12 September tahun 2002 merupakan titik akhir bagi kehidupan seorang yang digelar dengan panggilan Mat Komando. Okeylah, aku rasa sampai dekat sini dulu untuk video pada kali ini. Terima kasih kepada korang kerana sudi support channel ni, dan juga terima kasih banyak-banyak sebab korang sudi tengok video ni dari awal sampai habis. Dan kepada korang yang belum lagi tekan button subscribe tu, korang bolehlah tekan button subscribe sekaligus tekan butang loceng supaya korang tak terlepas untuk dapatkan notification video-video terbaru daripada channel ni. Apa pun, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beres kita jumpa lagi. Bye.